Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan cuba lihat apa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sirah Rasulullah. Okey, kita sebagai orang yang mencintai Nabi, kita perlu faham bagaimana perjalanan hidup Nabi. Kan? Siapa ni? Adif. Adif baru masuk. Malin kena tulis sekejap. Malin kena tulis dia punya kehadiran. Adif. Mana tadi? Okey, Adif baru masuk. Jadi ni Adif. Siapa lagi baru masuk? Nyatakan nanti Maklim tulis kehadiran. Aiman Haris. Aiman dah. Ana baru masuk. Aiman Haris ni. Ada? Tu Aiman nombor 12 tu. Ana baru masuk. Yelah, Ana tu siapa? Maklim tulis Ana kat sini. Damia. Damia. Tulislah cakap Damia. Okey, terima kasih Damia. Kalau baru masuk lagi nyatakan Okey, sirah Rasulullah. Sirah Rasulullah kita bahagikan kepada 5 unit. Kat sini ada 5 unit. Okey. Yang pertama Perang Hunain. InsyaAllah kita akan cover Perang Hunain hari ini. Dan Maklim akan tanya beberapa murid. Perang Taif, Perang Tabuk, Hajjatul Wida' dan kewafatan Nabi SAW. Yang ini. Okey, ada 5 unit sirah Rasulullah. Sebelum ni ada juga tahun 4 dan juga tahun 5. Tapi tahun 6, insyaAllah kita akan cover 5 unit. Okey, Maklim tak pergi kepada pelajaran yang seterusnya. Ni Khalifah Islam kan. Unit ketiga ada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Okey. Lepas tu Muslimah Mujahidah. Okey, tokoh-tokoh Islam. Yang itu Maklim tak pergi tapi kita fokus pada unit pelajaran yang pertama, unit pertama. Okey, yang ini bagi tumpuan untuk peperangan Hunain. Okey. Untuk peperangan Hunain. Maklim cuba delete semua sekali. Okey, kita pergi kepada bawah tu. Sirah Rasulullah, unit yang pertama. Apa yang antum kena faham, pastikan semua orang faham tentang ni. Menyatakan latar belakang dan peristiwa perang Hunain. Okey, boleh nyatakan latar belakang. Contoh soalan pertama. Nyatakan latar belakang dan peristiwa perang Hunain. Jadi antum kena jawab dengan betul. Menyatakan keputusan dan pengajaran perang Hunain. Okey, dua perkara ni perlu dikuasai. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah dua perkara ni. Yang pertama latar belakang peristiwa, yang kedua keputusan dan pengajaran. Itu sahaja. Okey. Kita pergi seterusnya. Perang Hunain. Okey, ini adalah tanah Hijaz. Ini kita panggil sebagai tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni adalah semenanjung tanah Arab lah. Okey, Maklim nak tanya pada Damia. Damia, Hunain tu terletak di mana? Damia, sila unmute. Hunain terletak di mana? Damia, sila unmute. Damia Atikah. Damia Atikah, sila unmute. Okey, Damia Atikah, sila unmute. Semula, Damia Atikah, sila unmute. Sila jawab. Tak tahu, jawab tak tahu je, tak apa. Damia ada tak? Okey, tak ada. 3 kali Maklim panggil, tak ada Damia. Okey, tak apa. Seterusnya Maklim panggil Amsyar. Amsyar, Hunain terletak di mana? Hunain. Amsyar, sila unmute. Sekali lagi, Amsyar, sila unmute. Okey, Amsyar. Hunain terletak di mana? Okey, Amsyar dah unmute. Amsyar jawab saja. Hunain terletak di mana, Amsyar? Tepi laut. Tepi laut. Yalah, tepi laut tak tepat. Tepi laut mati tak tepat. Dia terletak di selatan Mekah. Dia terletak di selatan Mekah ataupun tenggara Mekah. Okey, selatan Mekah. Berada di selatan Mekah.
Okey. Semua sekali Madinah, Mekah dan Hunain memang terletak di tepi Laut Mati. Tetapi yang tepat adalah Hunain terletak di bahagian selatan Mekah. Antum tahu tak selatan tu apa? Mana nak tanya Adif. Ini arah mata angin kan? Ini selatan. Adif. Adif sila unmute. Ini utara. Adif sila unmute. Okey, terima kasih. Muallim hadapi beberapa kekangan dalam pembelajaran online. Apabila diberi arahan, pastikan antum bagi tumpuan. Bila muallim suruh unmute, sila unmute terus. Kalau tak nanti pembelajaran kita akan lagi banyak masanya. Mungkin sampai pukul 10 malam tak habis. Okey. Adif, ini adalah arah mata angin. Utara, selatan. Dekat sebelah sini apa? Sebelah sini apa Adif? Tahunan sepatutnya antum dah menguasai ni. Utara, selatan. Sebelah sini apa? Sebelah kanan ni apa? Lotus. Apa? Kuat sikit. Kuat sikit Adif. Tak tahu, terlupa. Tak apa. Tak apa. Kalau tak tahu sebut tak tahu je. Muallim bagi orang lain. Okey, Dania. Dania, sebelah kanan ni apa? Pastikan antum tahu Dekat rumah banyak masa kan. Kalau kita habiskan masa main game, habiskan masa tidur, buat kerja tak senonoh, benda tu tak memberi manfaat. Jadi banyak perkara yang antum boleh belajar di rumah. Okey. Baca buku kan. Tengok video yang bermanfaat. Ini tengok BTS memang taklah kan. Utara, selatan kat sini adalah timur. Kat sini adalah barat. Okey, bagi tumpuan. Utara, selatan, timur dan barat. Yang ini akan ditanya dalam pembelajaran sirah. Okey, utara Mekah, Madinah. Hunain terletak di selatan Madinah. Terletak di selatan Mekah. Macam tu. Okey. Bagi tumpuan, nanti Mak Liang akan tanya Hunain terletak di mana selepas ini. Okey. Tarikh pada 10 Syawal. 10 Syawal. Maksud dia hari raya ke-10. Okey. Berapa tahun? Tahun ke-8 Hijrah. Bagi tumpuan. 10 Syawal pada tahun ke-8 Hijrah. Perang Hunain. Okey. Bersamaan 629 Masihi. Tempat dia adalah di Hunain. Jadi yang ini antum perlu hafalkan. Okey. Kalau nak mudah tulis. Tulis. Kalau kita susah nak hafal kan, tak ada masalah untuk tulis. 10 Syawal, 8 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Hari ini 2021. Kan? 2021. 629 Masihi. Jadi lebih kurang dalam 600 tahun yang lepas. 1600 tahun, 1400 tahun yang lepas. Lebih kurang. Tempat di Hunain. Okey. Muallim dapat ada murid yang nama dia nombor. Siapa murid yang nama dia nombor kat sini? H4334N. Siapa? Ana, Hasan. Hasan. Siapa? Hasan. Hasan tulis elok-elok Hasan. Okey. Tulis elok-elok. Dalam pembelajaran kita ada adab kan? Jadi murid yang beradab, insya-Allah Allah akan beri keberkatan kepada dia. Rename Hasan nama tu. Okey, rename. Kalau main game tak apa, main game kan. Tulis H4334N tak apa, tak masalah. Tapi dalam pembelajaran kita cuba untuk beradab dalam pembelajaran, gunakan nama yang betul. Okey. Terima kasih Hasan. Hasan ada nama tak? Maknanya ada tulis nama tak Hasan? Ada tak dalam ni? Hasan. Rasanya Hasan baru masuk ni. Okey, 21 adalah Hasan. Hasan ada double S. Okey. Okey, ni nanti Mak Lian tanya bagi tumpuan. Jangan sampai tak dapat. 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah bersamaan 629. Tempat di Hunain. Okey, seterusnya. Punca peperangan. Okey. Dalam lebih kurang dalam 5 minit lagi kita akan tertutup dengan sendirinya. Jadi antum masuk menggunakan link yang sama. Masuk menggunakan link yang sama.
Lebih kurang 5 minit lagi. Punca peperangan. Okey, punca peperangan ni Muallim nak Pro Kazim. Pro Kazim ni Azim Jabbar. Azim Jabbar. Tadi dah rename. Bagi nama Pro Kazim lagi. Okey, Prozi Kazim ni. Muka harimau. Azim Jabbar, sila unmute. Okey. Gunakan nama sendiri Azim Jabbar, boleh baca punca peperangan. Yang bawah ni. Okey, go. Bismillah. Okey, Azim Jabbar, sila baca. Maklim tunggu ni. Kalau tak tahu tak apa, sebut tak tahu je. Kita bagi orang lain. Okey, Azim Jabbar, sila baca. Tak tahu. Okey, tak apa. Senang. Jadi cepat sikit kalau tak tahu sebut je tak tahu. Maklim boleh teruskan kepada murid yang lain. Okey, Azra Raihana, sila baca punca peperangan. Azra Raihana. Punca peperangan keangkuhan Bani Huwazin dan Sakif. 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 Sakif yang menduduki kota Okey. Kota Taif. Kota Taif tidak mengakui kekuatan Islam. Okey, terima kasih Azra. Jadi faham kan apakah punca peperangannya? Punca peperangannya adalah keangkuhan Bani Hawazin. Kan? Keangkuhan Bani Hawazin dan Sakif yang menduduki kota Taif. Kota Taif tu tempat Nabi dibaling batu dulu. Okey. Tempat Nabi dibaling batu dulu. Di kota Taif. Tidak mengakui kekuatan Islam. Mereka tak mahu penyebaran agama Islam sampai ke kota Taif. Jadi ada dua puak yang besar. Dia adalah puak Bani Hawazin dan juga Sakif. Puak Sakif. Okey. Inilah. Dan juga ada juga Bani Jashim dengan Bani Sa'ad. Yang ini yang kecil-kecil. Tapi yang utama adalah Hawazin dan juga Sakif. Ada dua. Kalau tak ingat tak apa, antum tulis. Ambil pen, ambil pensel, tulis. Yang penting dia adalah keangkuhan Bani Hawazin dan Sakif yang tak mengakui kekuatan Islam. Itu dia punya punca peperangan. Sebab orang Islam telah meluas di Mekah dan juga di Madinah. Akan sampai ke Taif. Jadi mereka takut agama Islam akan sampai ke Taif. Seterusnya, bila benda tu dah terlalu memuncak, jadi persiapan peperangan perlu dilakukan. Okey, sebab mereka akan menyerang. Jadi jumlah tentera Islam pada waktu itu adalah 12,000. Yang ini kena ingat. Jumlah tentera Islam adalah 12,000. Okey. 1,000 orang lama. 1,000 orang lama, 2,000 orang baru. 1,000 orang-orang lama, sahabat-sahabat Nabi yang lama, 2,000 orang yang baru memeluk Islam. Jadi jumlah dia kalau kita tambahkan akan dapat 12,000. Okey. Bagi tumpuan nanti Muallim nak tengok siapa yang fokus dan siapa yang tak fokus dalam pembelajaran kali ini. Okey. Jumlah tentera musuh tidak diketahui bilangannya. Jumlah tentera musuh kita tak tahu berapa bilangan dia. Tetapi jumlah tentera musuh adalah sedikit. Jumlah tentera Islam banyak. Okey, jumlah tentera musuh sedikit. Jumlah tentera musuh sedikit. Mungkin bawah 12,000 lah, mungkin 10,000, mungkin 7,000, mungkin 6,000 dan mungkin lagi sedikit daripada itu. Jadi kita tak dapat mengetahui bilangan yang sebetulnya. Tetapi jumlah orang Islam kita tahulah 12,000 lebih kurang. Okey. Jumlah tentera bukan Islam yang memerangi orang Islam tidak diketahui bilangannya, tetapi lagi sedikit. Okey, ini Mak nak tanya kepada Wardah. Wardah, sila unmute.
Yang lain bagi tumpuan. Okey, Wardah. Agak-agak orang Islam ke orang kafir yang menang? Kalau 12,000 lawan dengan tentera yang lebih sedikit. Agak-agak siapa yang menang? Tentera Islam lah kan. Ni Islam. Tentera Islam 12,000. Tentera kafir dia kurang daripada 12,000. Kan? Dia kurang daripada 12,000. Dia sedikit je lah. Dia puak yang kecil-kecil. Kabilah yang kecil-kecil. Kabilah yang kecil-kecil dia tak ramai. Tapi waktu tu Islam dah berkembang luas. Jadi mestilah Islam menang. Tapi kita tengok. Kita tengok siapa yang menang nanti. Okey, seterusnya. Terima kasih Wardah. Persiapan sebelum peperangan. Okey. Ini Mak nak tanya kepada Fakri. Fakri sila baca. Persiapan sebelum peperangan. Okey, lagi 1 minit lagi kita akan stop. Jadi antum boleh, jangan keluar dulu biar dia terkeluar sendiri. Antum boleh masuk menggunakan link yang sama nanti. Okey, boleh masuk menggunakan link yang sama.